penubuhan kerajaan Umayyah. Orang Islam pada masa itu membai'ah Hasan sebagai pemimpin setelah kematian Sayyidina Ali. Sayyidina Hasan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijrah selepas berlaku perdamaian di antara puak Hasan dan puak Muawiyah. Pengasas bagi kerajaan Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Menggunakan nama datuknya Umayyah, merupakan sistem beraja yang pertama di dalam Islam. Tokoh-tokoh dalam kerajaan Umayyah: Muawiyah bin Abi Sufyan. Pengenalan. Nama: Abu Abdul Rahman Muawiyah bin Abi Sufyan bin Sakhri bin Harbi bin Umayyah. Nama ibunya Hindun binti Utbah bin Rabi'ah. Kehidupan beliau: dilahirkan di Mekah 5 tahun sebelum Nabi dibangkitkan. Seorang yang tinggi dan bertubuh sasa. Memeluk Islam bersama ayahnya Abi Sufyan dan saudaranya Yazid pada peristiwa pembukaan kota Mekah. Salah seorang daripada penulis wahyu. Kepimimpinannya: tempoh pemerintahan beliau selama 19 tahun. Merupakan sultan atau raja yang pertama bagi kerajaan. Pembaharuan: beliau menjadikan kota Damsyik sebagai pusat pemerintahan beliau. Telah menakluk sehingga ke lautan Atlantik dan membuka negara Sudan dan menakluk kebanyakan pulau Greek dan Dardanelles di Turki. Orang yang pertama melantik pegawai dalam Islam. Orang yang pertama mendirikan mihrab di masjid. Kematian: meninggal dunia di Damsyik pada usia 78 tahun pada tahun 60 Hijrah dan di bulan Rajab. Abdul Malik bin Marwan. Kenalan. Nama: Abdul Malik bin Marwan bin Al-Hakim bin Abi Aish bin Umayyah. Nama ibunya Aisyah bin Muawiyah bin Mughirah. Kehidupan beliau: dilahirkan pada tahun 26 Hijrah. Orang yang dibesarkan dalam istana. Seorang yang memakai cincin yang ditulis pada cincinnya itu, "Aku beriman kepada Allah dengan penuh keikhlasan." Merupakan ahli ibadah yang sangat zuhud sebelum menjadi khalifah. Dilantik oleh Muawiyah bertugas di Madinah ketika berusia 16 tahun. Kepemimpinannya: dilantik menjadi khalifah apabila ayahnya meninggal dunia pada tahun 65 Hijrah. Mengukuhkan semula asas kerajaan dengan asas yang kukuh semula. Dikenali sebagai pengasas yang kedua bagi kerajaan Umayyah. Menjadi khalifah selama 21 tahun. Pembaharuan: menghapuskan gerakan Khawarij, memindahkan buku-buku daripada Parsi ke Rom ke negara Arab, menandakan huruf-huruf dengan baris sebutan. Orang yang pertama mencipta mata wang dinar di dalam Islam. Kematian: meninggal dunia ketika berusia 60 tahun pada tahun 86 Hijrah di Damsyik. Bin Abdul Aziz. Kenalan. Nama: Abu Hafsin Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Al-Hakam. Nama ibunya Ummu Aqsim binti Umar bin Al-Khattab. Kehidupan beliau: dilahirkan pada tahun 61 Hijrah di Madinah. Seorang yang berakhlak mulia, bertubuh badan yang sempurna, ilmu yang banyak dan seorang yang lembut hati. Sangat meminati bidang ilmu dan mengambil berat tentang hadis Rasulullah SAW. Bilangan guru beliau seramai 33 orang. 8 daripada mereka adalah sahabat dan 25 daripada mereka adalah daripada tabi'in. Pemerintahannya: Umar dilantik sebagai khalifah setelah Sulaiman meninggal dunia pada tahun 99 Hijrah. Seorang yang adil, yang baik pemerintahannya
dan mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai dalam pemerintahannya. Dianggap sebagai Khulafa Ar-Rashidin yang kelima. Berlangsung selama 2 tahun 5 bulan. Pembaharuan: menyebarkan ilmu dengan menghantar ulama-ulama ke bandar-bandar dan kampung-kampung. Beliau mengarahkan membukukan hadis-hadis Nabi SAW, membahagikan pendapatan negara dan kekayaan secara adil. Kemudian meninggal dunia pada hari Jumaat 10 malam terakhir bulan Rejab pada tahun 101 Hijrah ketika berusia 40 tahun. Sebab kematian, sesetengah pendapat mengatakan beliau mati disebabkan oleh racun dan dikebumikan di Syam. Pembangunan tamadun pada zaman Kerajaan Umayyah. Sudut pendidikan: mengambil berat terhadap ilmu-ilmu agama Islam yang asli. Timbulnya sekolah-sekolah di setiap tempat dan bandar. Umat Islam telah memelihara warisan ilmu-ilmu asing yang mereka temui di negara-negara yang ditakluk. Menterjemahkan ilmu-ilmu yang baharu ke dalam bahasa Arab. Sudut pertanian: mendirikan jabatan dan empangan dan juga mendirikan terusan. Membangunkan pembangunan dan kilang-kilang. Membina gerbang Cordova di Lembah Besar. Membina tempat pengukur di sekitar Sungai Nil. Sudut kekuatan ketenteraan: membelanjakan sebahagian besar daripada hasil negara dalam bidang ketenteraan. Memberikan gaji kepada askar dan bantuan untuk anak-anak tentera. Mewujudkan kamp tentera di semua kawasan bertempuran dan memperlengkapkan tentera-tentera dengan senjata dan menyediakan rumah dan bantuan makanan yang cukup kepada tentera mereka. Jenis-jenis senjata yang digunakan. Jenis-jenis senjata: tentera darat, angkatan berkuda, senjata berduri, meriam melontar batu dan kereta kebal. Mereka juga mewujudkan angkatan tentera laut. Sudut ketamadunan: mempunyai keistimewaan bentuk seni bina yang pertama dalam sejarah Islam. Mengambil contoh seni bina daripada Byzantine dan Syria. Membina istana di padang pasir Syam. Membina hiasan pada bangunan. Membina masjid yang besar Cordova pada zaman pemerintahan Abdul Rahman Ad-Dakhil. Faktor-faktor dalam pembinaan tamadun Umayyah. Kestabilan kerajaan Umayyah pada masa itu. 1. Kebijaksanaan khalifah dalam mentadbir kerajaan dalam pembinaan negara. 2. Melantik hakim dan menteri-menteri berdasarkan kelayakan. 3. Memastikan hakim mematuhi sistem kehakiman yang mantap. 4. Melantik para ulama dan berbincang berkaitan dengan urusan negara. 5. Mematuhi undang-undang Islam dalam sistem pentadbiran negara. Kestabilan ekonomi. Kerajaan mengambil berat tentang pertanian dan perdagangan. Pengagihan pendapatan dan kekayaan negara secara adil dan sama. Mengawal kebanyakan laluan perniagaan utama. Perkembangan ilmu dan kebudayaan. 1. Sekolah-sekolah yang sangat aktif. 2. Kemasukan bangsa asing di dalam Islam dan mengambil manfaat daripada mereka. 3.
Bermulanya pergerakan penterjemahan ilmu asing ke dalam bahasa Arab. Faktor-faktor kejatuhan kerajaan Umayyah. Antara faktornya, meluasnya kehidupan mewah dan boros, konflik di antara ahli keluarga Umayyah, pengabaian terhadap kepimpinan agama, tidak ambil peduli tentang pergerakan Abbasiyah yang ingin merampas kuasa sejak sekian lama, penggulingan sistem khalifah Islam kepada sistem beraja yang diwarisi, terjadinya perbezaan fahaman